Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam channel Bijak Geografi. Okey, bersama saya Cikgu Khairul Faizi bin Muhammad ataupun dikenali dengan Cikgu Faizi. Okey, hari ini kita akan membincangkan tentang bab 6 ataupun topik 6, telekomunikasi di Malaysia. Jadi kita akan membincangkan tentang dua subtopik, iaitu alat telekomunikasi di Malaysia dan juga 6.2 iaitu kemajuan telekomunikasi di Malaysia. Okey, baik. Jadi tanpa buang masa, okey, kita akan teruskan dengan alat telekomunikasi di Malaysia. Seperti yang kamu tengok dalam pelajaran belakang, terdapat beberapa alat telekomunikasi iaitu seperti telegraf, okey, telefon, mesin fax, kemudian mesin telex, telefon bimbit dan juga telefon pintar. Okey, jadi kita mulakan dengan yang pertama adalah mesin telegraf. Okey, mesin telegraf ini yang kamu tengok dalam gambar cikgu di belakang ni. Okey, alat ini diperkenalkan pada tahun 1876 untuk urusan pentadbiran di Tanah Melayu lah oleh kerajaan British. Jadi alat telegraf ini memainkan peranan seperti kod Morse. Dia adalah seperti kod Morse. Dia akan menghasilkan, alat ni akan menghasilkan kod Morse. Kod Morse ini dapat kamu lihat dalam gambar raja di belakang ini, di mana kod Morse ini dia adalah satu macam simbol. Okey, tekan sekali, tekan dua kali ke, dia akan mengeluarkan simbol-simbol seperti di belakang ni lah. Jadi simbol ini akan diterjemahkan kepada penerima, okey, apa maklumat yang akan disampaikan oleh penyampai maklumat lah. Okey, baik. Jadi kod Morse ini pada masa dahulu digunakan oleh ketenteraan. Okey, ketenteraan yang banyak menggunakan kod Morse ni lah. Masa itu tak ada lagi teknologi seperti telefon dan sebagainya. Jadi kod Morse ni memainkan peranan penting lah semasa dalam peperangan dan sebagainya. Okey, yang kedua. Yang kedua adalah telefon talian tetap. Okey, telefon talian tetap ini digunakan di Tanah Melayu pada tahun 1891 oleh pihak British. Okey, iaitu untuk memudahkan hubungan antara kawasan Lombok Bukit Timah dengan balai polis pada masa dahulu lah. Okey, lebih kurang 15 tahun selepas penciptaan telefon oleh Alexander Graham Bell, yang tak ada kena-mengena dengan Bell dengan Sri pun. Nama je saja. Okey. Jadi pada tahun selepas 15 tahun penciptaan telefon baru sampai ke Tanah Melayu. Itu pun hanya digunakan untuk menyambungkan Lombok Bukit Timah dengan balai polis. Okey, sebab nak memudahkan dia punya urusan British, pihak British, okey, menjaga keselamatan di kawasan Lombok Bukit Timah lah. Okey, baik. Kemudian yang ketiga adalah mesin telex. Okey, mesin ini adalah jaringan teleprinter mirip dengan jaringan telefon yang berfungsi mengirim pesanan dalam bentuk teks. Okey, kalau kamu tengok dia hanya dapat menyampaikan pesanan dalam bentuk teks lah. Jadi kita type apa-apa teks yang ingin sampaikan kepada penerima lah. Okey, jadi penerima tu akan dapatlah maklumat apa pesanan yang kita ingin sampaikan lah. Okey. Yang keempat adalah mesin fax. Okey, berbeza dengan mesin telex tadi, mesin fax ini dia macam memindahkan salinan dokumen tu. Maksudnya kalau kamu ada satu surat, okey, surat yang kamu type, surat dan sebagainya, kamu nak sampaikan tu kepada penerima. Jadi penerima akan dapat salinan yang sama bentuk apa yang kamu type. Kalau kamu lukis apa ke, benda tu lah akan keluar dekat sana. Okey, jadi banyak sekolah-sekolah macam sekolah kita sendiri, okey, ada mesin fax ni lah. Penting, okey, sebagai salah satu untuk menjalin dokumen balik keluar. Okey. Kemudian yang kelima adalah telefon bimbit. Okey, telefon bimbit juga dikenali sebagai telefon selular, ya, ataupun telefon tanpa wayar. Okey, mula diperkenalkan pada awal 1980-an lah. Ini adalah contoh belakang ini adalah contoh cikgu, contoh telefon selular. Okey, telefon selular yang digunakan pada masa dahulu lah. Saiz besar. Okey, ada antena yang panjang. Okey, jadi kalau orang telefon tu, kita angkat telefon, silap angkat boleh tercucuk mata kawan belakang. Punya panjang lah. Okey. Okey, baik. Jadi telefon selular ini mula buang antena, maksudnya tak pakai antena pada awal tahun 2000 lah. Okey, diperkenalkan oleh syarikat Nokia lah. Ni adalah contoh telefon yang popular sepanjang zaman. Okey, telefon Nokia 3310.
Okey, sebelum tu dia ada pengeluaran juga telefon yang tanpa antena iaitu 3210. Okey, jadi 3310 ini juga negeri sebagai 33 Sekupang. Kalau dekat Malaysia kita nama dia 33 Sekupang. Okey, telefon tanpa antena. Canggih, canggih. Cikgu pun ada memiliki satu telefon dulu. Telefon ni telefon cikgu. Telefon Ericsson. Ericsson. Oh, canggih. Sangat canggih. Terdapat perkhidmatan SMS tetapi tidak ada butang reply. Hanya boleh baca saja. Okey, baik. Jadi itu adalah telefon bimbit lah. Okey, dan last sekali kita ada telefon pintar yang macam anak-anak pelajar ada sekarang ni lah. Yang lebih canggih daripada cikgu-cikgu punya lagi. Okey, jadi telefon pintar ni tak payah terangkan lah. Semua kamu dah tahu dah, mempunyai pelbagai-bagai perisian. Ada GPS, ada kamera yang berevolusi tinggi. Okey, kemudian ada pelbagai-bagai capaian internet lah. Media sosial seperti Instagram, okey, Telegram, Facebook, Twitter, kamu lah lagi hebat lah. WeChat, dak WeChat, okey, dan sebagainya lah, macam-macam lah. Dan juga tak ketinggalan juga ada permainan, aplikasi permainan game dalam tu lah. Jadi itu adalah alat-alat komunikasi di Malaysia. Okey, jadi kita akan sambung lagi kepada kemajuan alat telekomunikasi di Malaysia. Okey para pelajar, jadi kita akan sambung lagi topik yang kedua kita pada hari ini, iaitu kemajuan telekomunikasi di Malaysia lah. Okey, jadi dalam kemajuan telekomunikasi ini kita ada beberapa subtopik lah, atau beberapa jenis kemajuan telekomunikasi. Yang pertama sekali kita ada satelit. Okey, yang kedua kita ada telefon pintar, kabel fiber optik, multimedia iaitu MSC, okey, telefon komputer dan juga syarikat telekomunikasi lah. Jadi cikgu akan uraikan satu persatu tentang ini. Jadi kita mulakan yang pertama sekali adalah satelit. Okey, baik. Jadi satelit ini sebenarnya kita lancarkan dia pada tahun 1996 lah. Okey, sebelum itu kita dah ada kita panggil sebagai satelit bumi. Okey, satelit bumi yang pertama dilancarkan ataupun dibina pada tahun 1970 iaitu 6 April. Pada tarikh 6 April kita telah membina satu satelit bumi, iaitu fungsinya adalah untuk menerima isyarat daripada satelit yang di atas itulah. Okey, kita bina kita punya satelit bumi iaitu di Kuantan lah. Kemudian ada beberapa tempat lagi yang telah dibina satelit bumi ini, sebagai contohnya Cyberjaya, okey, Sematan di Sarawak, kemudian Alur Gajah di Melaka. Okey, jadi fungsinya macam cikgu terangkan tadi adalah untuk menerima isyarat daripada satelit di angkasa tu lah. Okey, masa itu kita tak ada satelit angkasa sendiri pun lagi. Okey, tetapi pada 1996, okey, kita dah lancarkan satu satelit yang kita punya sendiri. Kita lancarkan dia dekat French Guiana. Okey, French Guiana ni sebuah negeri di bawah, dia dekat Amerika Latin tapi di bawah jajahan Perancis. Okey, di bawah jajahan Perancis lah. Jadi kawasan itu kita lancarkan satelit. Itu adalah pusat untuk NASA lah, lancarkan banyak satelit-satelit sebelum ni lancarkan dekat situ lah. Okey, jadi kamu boleh google lah di mana French Guiana ni. Okey, kemudian pada tahun 1996 kita lancarkan MISAT 2. Pada tahun 2006 kita lancarkan MISAT 3. 2009 kita lancarkan MISAT 3A. Dan pada tahun 2014 kita lancarkan MISAT 3B. Okey, tapi di antara pelancaran MISAT ini ada juga kita lancarkan satelit lain, adalah sebagai contohnya Tiongsat dan juga RazakSat. Semua sat-sat lah. Dia tak ada kaitan dengan orang Kedah. Makan sat, tidur sat, tunggu sat, tak ada. Okey, ini adalah sat tu satelit. Okey, jadi untuk satelit yang sampingan ni kita ada satelit Tiongsat sebagai contohnya. Satelit Tiongsat ini dilancarkan pada tahun 2000. Tujuan dia adalah untuk pencerapan. Okey, sebagai contohnya untuk pemetaan lah. Okey, pemetaan di kawasan seluruh dunia lah. Okey, jadi dengan ada kita sendiri, kita punya sendiri satelit, kita dapat
membuat pemetaan dengan baik lah. Okay, kemudian kita ada juga Razak-Sat, okay, dilancarkan pada tahun 2009, merupakan satelit mikro yang berupaya membekalkan image data yang lebih spesifik. Okay, dia dapatkan gambaran yang lebih spesifik, gambar yang lebih jelas. Okay, menggunakan kamera yang revolusi sangat tinggi. Sebab itulah kita dapat tengok, sebagai contohnya kalau kamu suka tengok street view, okay, boleh tengok gambar rumah dengan lebih jelas dan tepat. Ini adalah daripada satelit Razak-Sat lah. Okey, jadi berbalik kepada satelit yang kita lancarkan tadi, iaitu MISAT 1 sehingga MISAT 3B tadi. Okey, satelit ini sebenarnya berfungsi untuk siaran televisyen satelit yang pertama lah, iaitu kita ada Astro. Okay, Astro ni adalah siaran televisyen yang berbayar, okay, di mana kita dapat tengok sesuatu itu secara live, secara langsung. Okay, sebagai contohnya semasa zaman cikgu kecil dulu, nak tonton perlawanan EPL, bola sepak dan sebagainya, kita tak dapat tengok secara langsung. Selalunya kita dapat tengok ulangan lah. Okay, jadi dengan adanya Astro ni kita dapat tengok secara langsung, live. Okay, perlawanan-perlawanan lah. Okay, kemudian kerajaan juga dapat menyebarkan maklumat, okay, informasi-informasi yang berguna dengan adanya stesen televisyen yang berbayar ni lah. Jadi pada sehingga tahun 2016, syarikat Astro ni dah ada 185 channel dan juga televisyen dan juga 20 channel radio. Okay, jadi ini adalah satu kemajuan dalam telekomunikasi kita lah. Okay, yang kedua kita ada kabel fiber optik. Okay, ini adalah contoh kabel fiber optik lah. Jadi dia berbeza dengan kabel yang biasa. Okay, jadi dengan fiber optik ni kita dapat meningkatkan kemajuan ataupun kelajuan internet tu sendirilah. Okay, kemudian kabel ini dia berkapasiti tinggi kerana diperbuat daripada serat kaca ataupun plastik yang sangat halus. Okay, jadi digunakan untuk menyalur informasi dan memindahkan arus data dalam dunia jaringan komputer dengan lebih mudah dan cepat. Sebab itulah kalau kamu tengok sekarang ni perkhidmatan internet di rumah kamu, ada yang sampai 300 meg, ada yang sampai 500 meg kelajuan lah. Okay, bergantung pada kemampuan kamu lah. Okay, jadi kabel fiber optik ni dia punya internet lebih stabil daripada kabel yang biasa lah. Okay, baik. Kemudian dia pun kurang masalah yang pertama sekali, masalah kecurian kabel. Tak ada orang curi pun. Okay, sebab dia adalah dibuat daripada serat kaca dan juga plastik yang sangat halus saja. Okay, dia bukan daripada tembaga yang boleh jual dan sebagainya. Okay, baik. Kemudian yang ketiga kita ada telefon pintar. Okay, seperti kamu milikilah telefon pintar, di mana ada teknologi 3G, 4G. Dan ni dah ada setengah-setengah telefon lebih canggih dah menyediakan perkhidmatan 5G. Okay, kemudian ada kemudahan-kemudahan. Ni cikgu tak cerita lah, kamu lebih advance. Ada kamera yang resolusi tinggi, capaian internet dengan sangat laju. Okay, ada boleh balas email, boleh buat video, macam-macam lah, perkhidmatan ringkas dan sebagainya. Dia menempati kehendak dan cita-rasa generasi zaman sekarang lah. Okay, baik. Jadi telefon pintar ni, okay, banyaklah kamu tengok iklan-iklan dalam TV tu tentang telefon pintar ni. Okay, sebagai contohnya telefon pintar, pintarkan anda. Okay, baik. Itu tagline dia lah. Okay, jadi yang keempat adalah syarikat telekomunikasi. Okay, kita ada satu syarikat telekomunikasi yang utama, iaitu Telekom Malaysia ataupun TM. Okay, memainkan peranan penting dalam menyediakan telefon talian tetap dan juga memajukan industri telekomunikasi dalam negara kita lah. Jadi banyak lagi, walaupun kita ada TM, kita ada lagi banyak lagi syarikat-syarikat telekomunikasi lain yang menyediakan perkhidmatan internet dan sebagainya yang memudahkan kerja harian kita lah. Kemudian kita ada yang kelima adalah komputer itu sendiri, komputer. Okay,
alat telekomunikasi yang dilengkapi dengan peristrian untuk kerja-kerja seperti mengubah, menyimpan, melindungi, memproses, memindah, melihat dan mendapatkan maklumat tanpa mengira tempat dan waktu. Ini adalah fungsi komputer lah. Okay, kamu pun lagi hebat pada cikgu lagi. Okay, kewujudan jaringan internet dan juga peristrian-peristrian seperti Chrome. Okay, kemudian kita ada yang asas iaitu Internet Explorer dan juga macam-macam lagi lah memainkan peranan penting dalam telekomunikasi kita lah. Okay, dengan adanya komputer yang ada internet ni, kamu boleh mencari pelbagai maklumat. Okay, pelbagai maklumat. Sebagai contohnya, apa-apa sajalah kamu boleh dapat maklumat daripada Wikipedia. Okay, Google. Kamu boleh Google segala maklumat-maklumat apa yang kamu nak lah. Okay, kemudian kita ada koridor raya multimedia ataupun kita sebagai MSC. Okay, perkembangan ICT ni telah mendorong, mendorong banyak dengan penubuhannya pusat-pusat ICT. Sebagai contohnya MSC ini yang berpusat di Cyberjaya. Okay, bertujuan adalah untuk menarik syarikat-syarikat berteknologi tinggi dengan menawarkan pengecualian cukai serta kemudahan-kemudahan lain untuk memajukan industri ICT tempatan. Okey, ini adalah MSC. Ini adalah lokasi untuk MSC lah. Melalui beberapa tempat, Cyberjaya, Putrajaya. Sekali adalah rangkaian jalur lebar berkelajuan tinggi. Okey, jadi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia ditubuhkan adalah untuk memperluaskan penggunaan internet di seluruh negara kita lah. Okey, jadi kerajaan juga telah menjalankan banyak inisiatif, memberi banyak inisiatif untuk meningkatkan infrastruktur internet di negara kita lah. Okay, jadi kerajaan bahasa nak capai paling kurang adalah 95% isi rumah di Malaysia mempunyai capaian internet di rumah lah. Okey, baik para pelajar. Jadi hari ini cikgu ulang balik sedikit. Kita belajar tentang beberapa alat telekomunikasi di Malaysia, iaitu telefon pintar, dan berbagai-bagai lagi lah. Okay, yang cikgu serangkan tadi. Dan akhir sekali kita belajar tentang kemajuan telekomunikasi di Malaysia. Jadi setakat itu saja video cikgu pada hari ini. Jadi kita akan sambung lagi untuk topik 64, 65, 66 dan juga 67 pada minggu hadapan lah. Jadi akhir kata. Okay, jangan lupa jaga diri. Kamu stay at home. Okay, kurangkan aktiviti di luar. Dan yang paling penting sekali, jangan lupa subscribe channel cikgu, channel Bijak Geografi. Okay, baik. Akhir kata, majulah geografi untuk negara. Bye-bye. Jumpa lagi.